Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah kerana Allah izinkan kita pada malam ini untuk kembali dalam kuliah maghrib kita, yang mana bacaan kita pada kitab Jalan Golongan yang Selamat, terutamanya mengetahui ciri-ciri orang yang menyerupai ataupun orang yang berada di atas jalan Nabi dan juga jalan para sahabat. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang Nabi SAW bagi tahu umatnya akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Yang satu tu siapa? Semua orang dakwa dia lah yang satu tu. Cuma jawapan Nabi kepada sahabat, ma ana alaihi hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas jalan Nabi dan jalan para sahabat. So kita berdasarkan jawapan tersebut nak tahu apa itu jalan Nabi dan apa itu jalan sahabat-sahabat. Setelah daripada kita perhatikan ayat Quran, hadis-hadis yang mana Nabi SAW bagi tahu, maka kita dapati perkara yang paling utama yang Nabi datang bawa kepada kita adalah tauhid. Tauhid ni maknanya Nabi nak ajak kita semua ni menyembah Allah semata-mata. Dan Nabi tujuan juga dia datang untuk membersihkan daripada umatnya kesyirikan, sembahan-sembahan selain dari Allah. Dalam masa nak tahu tentang tauhid dan nak mensucikan tauhid itu daripada syirik, inilah yang kita duk bahas banyak perkara. Dan sebelum daripada ni yang terakhir, bicara kita berhenti pada fenomena syirik yang berlaku di kalangan masyarakat. Yang pertama kita dah baca, iaitulah berdoa kepada selain Allah. Itu termasuk fenomena syirik. Orang hari ni bila dia minta hajat, minta doa, dia minta dengan selain Allah. Boleh jadi yang lain tu nama dia wali ke, nama dia malaikat ke, pokok ke, batu ke, ataupun bintang-bintang terpulang. Yang penting berdoa kepada selain Allah termasuk fenomena syirik yang paling meluas di zaman ini. Yang kedua, menguburkan
para wali dan orang-orang soleh di dalam masjid. Dan perbuatan ini menyerupai perbuatan Yahudi. Sebab Yahudi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi SAW larang dibesarkan, diagungkan kubur. Takut-takut jadi seperti Yahudi. Kerana Yahudi ini asalnya menyembah Allah, tapi mereka terpesong dengan mengagungkan kuburan nabi-nabi mereka. Kalau tuan-tuan tengok dekat Jerusalem ada Tomb of David, kubur Nabi Daud, kubur Nabi Ibrahim. Maka kubur-kubur ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Islam pergi mengagungkan juga, kada ziarah tak apa. Tapi kalau sifat sampai mengagungkan, berdoa, minta dengan dia dan seumpama dengannya, maka itu menyerupai perbuatannya orang Yahudi. Baik, yang ketiga, bernazar untuk para wali. Ada orang yang bernazar dengan menyebut nama wali-wali. Aku bernazar atas nama wali sekian dan sekian, maka dia telah menyekutukan wali itu dengan Allah, kerana nazar itu milik Allah. Yang keempat, kita juga dah baca menyembelih korban di kubur-kubur wali. Di kat kubur wali ngako dulu orang busuk dia pergi. Lah ni kat kubur-kubur menyembelih korban sebagai penyembahan atau persembahan kepada wali-wali. Yang kelima, tawaf di keliling kubur wali. Kenapa tawaf dianggap tak boleh? Kerana tawaf ni ibadat. Ibadat tawaf ni khusus untuk Kaabah. Tiba-tiba ada orang pergi tawaf di kubur para wali, maka ia termasuk perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk. Kemudian sambungan kepada perkara itu, yang keenam, salat kepada kuburan. Salat kepada kubur. Bukan salat di kubur. Kalau salat jenazah tak apa lagi. Ni dia memang salat menjadikan kubur tempat ibadat dia. Malah dia salat, rukuk, sujud dia di atas kubur. Perkara ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah pula salat menghadapnya. Salat menghadapnya. Waktu Nabi bina, asal-asal dulu waktu Nabi bina Masjid Nabawi, Nabi keluarkan kubur-kubur yang ada sehingga dibersihkan, baru bina masjid. Kalau ada orang berhujah tu kubur Nabi ada dalam Masjid Nabawi, maka jawapannya asal kubur Nabi tidak dikuburkan di dalam masjid. Nabi dikuburkan di dalam rumah dia. Tapi oleh kerana pembesaran masjid dah berlaku, maka rumah Nabi dah termasuk ke dalam kawasan masjid. Dan kubur Nabi tidak boleh dipindah seperti mana kubur-kubur lain. Maka kekallah dia di dalam Masjid Nabawi. Itu pun ditutup di pagar supaya orang tak rasa menghadap kepada kuburan.
Jadi hujah nak kata kubur Nabi tu untuk menjustifikasikan bolehnya solat menghadap kubur, bolehnya bina masjid di atas kubur. Jawapannya tidak boleh, kerana Nabi sendiri melarang untuk dibina masjid atas kubur, dan Nabi sendiri melarang untuk solat menghadap kubur. Solat menghadap kubur Nabi larang, kerana dibimbangi menyebabkan orang tu minta dengan tuan kubur. Tambah-tambah kalau dia ni orang soleh, biasanya tak ada dalam masjid ni orang soleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, melakukan perjalanan menuju kubur, yakni ziarah. Sampai ada orang bawa package pergi ke satu negara, pergi ziarah kubur-kubur keramat yang ada di negara tersebut. Pergi ke kubur-kubur, dan kemudian siapa satu kubur doa situ, siapa satu kubur doa minta hajat pula situ, begini. Perkara ini termasuk dalam fenomena syirik yang berlaku di zaman ini. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Nabi kata tidak dilakukan perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan kepada 3 buah masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita ziarah Masjidil Aqsa. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi SAW tidak mensyariatkan menziarahi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melainkan kepada 3 masjid ni. Tiba-tiba ada orang pergi ambil perjalanan khas, pergi ke kubur Nabi Hud, dia kata buat pesta pula ke sana. Jadi itu perjalanan tersebut tidak disyariatkan dalam agama. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kubur? Kenapa penulis kita ni sebut bab kubur, sehingga tuan-tuan pun merasa kenapa lah banyak sangat sebut kubur. Sehingga ada orang kata, apa salahnya kalau kita pergi ziarah kubur? Apa salih kau pergi ziarah kubur? Tuan-tuan, ziarah kubur, kita pergi ziarah orang mati, mendoakan orang mati, itu tak ada masalah. Bahkan ada sunnah pun, Nabi ni pergi ziarah kubur mendoakan Assalamualaikum ya ahlad diyar, bagi salam kepada penghuni kubur, minal mu'minina wal mu'minat antumus sabiqun wa nahnu lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum wa nas'alullaha lakumul afiyah. Ada je doa tu, salam sejahtera ke kamu wahai penghuni kubur, kamu telah pergi dahulu, kami akan menyusul kemudian. Semoga Allah mengampunkan dosa kami dan juga dosa kamu, dan kami minta kesejahteraan bagi kamu wahai penghuni kubur. Ada je doa sunnah tu. Tapi sekarang ni yang Syekh kita sebut dalam kitab ni apa dia? Itu fenomena di zaman sebahagian tempat kita mungkin tak banyak, tapi kalau di belah-belah Arab atau di belah-belah Nusantara, belah Indonesia, banyak dia ni pergi ziarah ke kubur-kubur, bukan pergi ziarah Assalamualaikum ya ahli kubur, semoga Allah mengampunkan kamu dan kami minta kesejahteraan bagi kamu daripada Allah. Dah, dia pergi ziarah kubur, dia pergi kepada Syekh, wali fulan bin fulan, tunaikanlah hajat kami. Dia pergi kepada wali fulan bin fulan, permudahkanlah jodoh aku. Dia pergi kepada kubur wali fulan bin fulan, kurniakanlah aku zuriat. Dia pergi minta dengan penghuni kubur. Ada begitu tawaf di kubur,
Kubur-kubur macam ni, kubur-kubur keramat. Tempat kita ni mujurnya tak banyak, tapi ada. Cuma orang pergi kat kubur besar, di kubur pulau besar. Nah, ada orang pergi buat ritual pelik yang menyalahi panduan majlis agama, menyalahi panduan agama tu sendiri. Tapi saya nak tekankan lagi, kenapa masalah agama Nabi ni pesan sangat masalah kubur ni, sehingga termasuk wasiat Nabi sebelum Nabi wafat tu, hadis yang kata Nabi kata laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Dan Nabi SAW juga ada satu doa, dia doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kubur aku berhala yang disembah. Nabi doa macam tu. Kenapa kubur ni tuan-tuan? Kita balik ke sejarah. Bagaimana asal usul penyembahan berhala? Tuan-tuan ingat berhala ni saja-saja orang buat patung tu, orang jumpa buat patung macam ni jadi patung berhala. Tak. Sesuatu patung berhala disembah mesti ada background di sebaliknya. Cerita sejarah yang berlaku bermula penyembahan berhala adalah kerana pemujaan terhadap orang-orang soleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Bila sebut cerita kaum Nabi Nuh ajak mereka beriman kepada Allah, kaum dia kata la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Lalu disebut Tuhan dia siapa? Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Disebut dalam tafsir 5 nama-nama ni asalnya orang-orang soleh. Bila orang soleh ni mati, orang puja mereka, lalu dibuat patung sebagai kenang-kenangan. Mati generasi yang mengenali mereka, datang generasi kedua memuliakan patung ni kerana dulu nenek moyang kami atau bapa-bapa kami memuliakan patung ni. Mati generasi kedua, datang lagi generasi ketiga, dia kata patung-patung ini tempat moyang kami memuja mereka. Akhir sekali daripada watak orang soleh dijelmakan sebagai patung kerana peringatan, berakhir dengan pemujaan dan menjadi kiblat untuk mereka berdoa. Itu asal dia. Kalau tuan-tuan baca sejarah macam mana Manata, Al-Lata wal Uzza. Lata ni orang yang mana kerja dia bagi roti-roti kering kepada jemaah haji. Jadi bila dia mati, orang buat patung sebagai kenang-kenangan dia. Dia orang soleh, orang baik. Lepas dia mati, patung tu dipuja, lama kelamaan akhirnya jadi berhala yang disembah. Sebab tu dalam agama kita, memuliakan orang meninggal dunia adalah satu garis merah yang perlu sangat hati-hati. Pergi ziarah kubur boleh, tapi dengan panduan syariat. Macam mana? Pergi ziarah kubur, tidak disalat atasnya, tidak disalat menghadapnya, bagi salam kepada penghuni kubur. Hak Nabi sebagaimana Nabi baca sebut, kita doa kepada Allah, minta Allah ampuni dosa-dosa penghuni kubur. Itu sunnah.
Tapi kalau menyimpang daripada tu, pergi ziarah kubur, minta dengan penghuni kubur, wahai wali fulan bin fulan, tunaikanlah hajat kami, yang ni Nabi tak ajar. Bahkan inilah yang akhirnya boleh menyebabkan berlakunya kesyirikan. Yang lebih bahaya, kalau zaman dulu mereka diterjemahkan dalam bentuk patung, lalu orang nampak, oh berhala, sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah bila nampak patung berhala, mereka tinggalkan. Zaman kita ni patung tu tak ada dah, dia tidak diterjemahkan dalam bentuk patung, tetapi diterjemahkan dalam bentuk kubur yang dihias dan dibina binaan yang besar di atasnya. Tapi ritual yang berlaku kepada penyembah berhala sama seperti ritual yang berlaku kepada pemuja kubur. Tuan-tuan baca dalam Quran, apabila Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang menyembah berhala, alasan dia sama dengan orang yang pergi minta dengan kubur. Dia kata apa? Kami tak minta dengan tuan kubur, kami niat minta dengan Allah. Cuma penghuni kubur ni perantara saja antara kami dengan Allah. Jadi dia menafikan, dia sembah penghuni kubur. Kami tak sembah dia, cuma mereka ni perantara antara kami dengan Allah. Pernah dengar tak alasan tersebut? Kau tak pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, itulah dia alasan. Mereka kata, kami tak sembah penghuni kubur, kami minta dengan dia sebagai perantara kepada Allah, sebab dia orang soleh. Masa hidup kan kita pergi minta tolong dengan dia, doa kepada Allah, maka masa mati kita minta jugalah dengan dia. Nah, pasal apa dia kata? Orang mati boleh tolong kita, orang hidup boleh tolong, bahkan dia mati lagi boleh tolong, sebab dia tak ada kerja lain, duduk dalam kubur tu. Dia kata ada seorang ustaz tu, dia sebut macam tu. Tuan-tuan, saya bukan nak kata apa, melainkan saya nak baca ayat Quran surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke 39 ayat yang ketiga. Kalau tuan-tuan boleh rujuk, ambillah ayat ni. Surah Zumar, surah ke 39 ayat yang ketiga. Perhatikan yang saya sebut tadi. Alasan mereka, oleh kerana mereka tak nampak patung berhala, gambaran muka, tangan, kaki, tak ada. Jadi mereka tak rasa mereka sembah berhala. Sebab yang ada kubur, batu nisan, kepuk dia, kemudian dihias, letak bunga, letak gapo. Lalu bila orang tanya, kenapa minta dengan ahli kubur sebagaimana orang minta dengan patung berhala? Dia kata, tak, kami tak sembah, kami minta dengan dia sebagai perantara dengan Allah kerana dia orang soleh. Tapi kan dia dah mati. Tak, dia kata orang mati pun boleh minta juga. Baik, pegangkan alasan tu, camkan baik-baik, kemudian bandingkan dengan ayat Quran. Surah Az-Zumar ayat ketiga, muka surat 458. Allah Ta'ala kata apa? Ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Maksud dia, camkan baik-baik alasan orang-orang yang pergi
ke kubur, mereka kata kami tak minta dengan penghuni kubur, kami jadikan mereka perantara. Keyword dia apa? Perantara. Apa keyword dia? Perantara. Kami tak minta dengan dia, mereka hanya perantara kami dengan Allah. Allah Ta'ala sebut perihal orang-orang musyrikin zaman dulu yang menyembah berhala. Kata Allah, ingatlah, terjemahan dia, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah. Saya baca terjemahan daripada tafsir Pimpinan Rahman. Kalau Quran Android, dia guna tafsir Pimpinan Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdullah Basmeh, yang diterbitkan oleh Jakim. Kata dia, terjemahan dia, ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih daripada segala rupa syirik. Mana wajib bagi Allah kita persembahkan agama ni, ibadat ni hanya kepada Allah. Wajib. Inilah tauhid. Ibadat kita, segala benda-benda yang kita nak mensucikan diri, kita persembahkan kepada Allah. Itu hak Allah. Dan sambungannya, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong. Orang musyrik yang sembah berhala ni, orang musyrik yang sembah berhala ni, yang mengambil selain dari Allah sebagai penolong dan pelindung, mereka berkata, kami tidak menyembahnya, berhala tadi, atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti kami tak minta dengan berhala, cuma mereka ni perantara antara kami dengan Tuhan, supaya melalui dia kami lebih dekat kepada Tuhan. Sama ada alasan tu. Kalau orang kata pergi kubur, kami tak sembah kubur, kami pergi mendekatkan diri kepada Allah melalui fulan. Alasan tu persis sama dengan alasan penyembah berhala. Dia kata kami tahu ni patung, tapi bukan patung ni dah. Watak tu, watak yang digambarkan oleh patung tu. Dia tahu ni patung dia buat ni, tapi watak tu dia sembah watak tu. Saya pergi baru ni kita pergi ziarah, bukan ziarah lalu saya pergi ke Semenyih belakang tu kan, lalu kat bukit Nirwana, dia panggil Nirwana. Pernah lalu sampai sana kan, ada kubur orang bukan Islam, penuh, satu bukit tu penuh. Hak bukit tu penuh, okey lagi, di lorong-lorong dia ada patung-patung yang berwarna emas, dianggap penjaga-penjaga. Tuan-tuan, dia tahu dia buat patung tu, tapi bukan patung tu yang dia puja, watak yang digambarkan oleh patung tu. Samalah berhala-berhala, dewa A, dewa B, dia tahu dia buat ni patung yang dia buat, tapi watak tu dipuja, disembah, diminta padanya. Dan inilah yang berlaku sekarang ni. Kalau buang patung, buang kubur, watak minta dengan selain Allah, sama antara penyembah berhala dengan orang yang pergi berdoa minta dengan tuan kubur. Kalau orang ni dia kata, wahai fulan bin fulan, wahai patung sekian, tunaikan hajat kami. Orang ni kata, wahai syekh sekian dan sekian, tunaikan hajat kami. Dua-dua berdoa kepada selain Allah. Sebab tu dalam agama kita, Nabi SAW sangat menitik beratkan tidak boleh dimuliakan kubur-kubur.
Kerana asas daripada penyembahan selain dari Allah bermula dari pemujaan orang-orang soleh. Kubur tidak Nabi larang, tinggi kubur Nabi larang dah. Naha an yujassasul kubur, dihiaskan kubur, dipuja kubur. Kerana kubur bukan tempat ibadat. Kubur ni tempat mengingati hari akhirat. Ibadat kita kat mana? Kat masjid. Nak salat, datang masjid. Nak mengaji Quran, datang masjid. Nak berdoa, datang masjid. Dan Nabi kata laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani. Ni kalau orang Muslim duk boikot Yahudi. Tuan-tuan, kalau soal boikot makan minum, makanan Yahudi dan Nasrani bagi kita umat Islam bukan setakat company dia. Kalau makanan dia hukumnya halal bagi umat Islam. Soal tuan-tuan nak boikot ekonomi dia, itu bab yang lain. Tapi saya nak sebut, kalau dia sebut hukum halal haram, makanan Yahudi ni halal bagi umat Islam. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak menitik beratkan dalam bab tu. Selama dia halalan tayyiba, kalau Yahudi itu sembelih, dia sebut nama Allah, halal bagi kita makan. Tapi yang Nabi SAW menyelisihi Yahudi ialah pada soal cara hidup mereka. Kita nak minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang yang Allah murka dan siapakah orang yang sesat? Yahudi dan Nasrani. Maknanya dari sudut cara hidup, Allah suruh kita boikot Yahudi. Nabi SAW sangat tidak suka menyerupai Yahudi. Hatta dalam ibadat yang sahih pun, waktu Nabi sampai ke Madinah, orang Yahudi puasa hari Ashura. Ingat ke tak? Orang Yahudi puasa hari 10 Muharram. Nabi tanya Yahudi, kenapa kamu puasa? Dia kata hari ni hari Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun, maka hari ni kami berpuasa. Kata Nabi SAW, kami orang Islam lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding kamu. Lalu Nabi perintahkan sahabat berpuasa juga. Kemudian di akhir hayat Nabi, untuk menyelisih Yahudi, Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'. Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, aku akan puasa juga hari yang ke-9. Naknya Nabi menyelisihi Yahudi. Tiba-tiba dalam bab memuja kubur, Nabi laknat orang Yahudi. Pergi puja kubur, orang Islam pergi puja kubur. Maka ini tak patut berlaku. Apatah lagi dia membawa kepada kesyirikan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau nak bina masjid. Setengah-setengah tempat tu, saya pergi ke Turki sebagai contoh, tuan-tuan. Kita ingat masjid, masuk-masuk kubur. Persis sama seperti masjid. Sebab apa? Mereka buat ibadat dalam kubur, atas kubur. Apa hukum dia? Hukum dia menyelisihi ajaran Nabi SAW. Nabi tak ajar. Tuan-tuan, Baqi' zaman dulu, Baqi' ni jauh daripada masjid. Baqi' ni, kubur Baqi', kita tengoklah ni sebelah masjid Nabi. Zaman dulu kubur Baqi' ni jauh daripada masjid Nabi. Sebab Nabi SAW tidak suka umat dia, sahabat dia memuja kuburan. Tak boleh. Kerana Nabi takut asasnya daripada itulah, bila puja kubur, puja orang soleh, lama-lama dia akan sampai ke tahap meminta, berdoa kepada, bernazar kepada tuan kubur, dan dia telah terjerumus ke dalam lembah kesyirikan.
Ini fenomena yang berlaku di zaman kita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab yang seterusnya, kuburan-kuburan yang diziarahi. Penulis kita ni orang Arab daripada Syria. Dia kata kuburan yang banyak kita saksikan di negara Islam seperti Syam, Iraq, Mesir dan negara Islam lainnya sungguh tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Berbagai kuburan itu dibangun sedemikian rupa dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi kita larang untuk mendirikan bangunan di atas kubur. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dihiaskan kubur, duduk dan mendirikan bangunan atasnya. Nabi larang. Lepas tu sahabat salaf kalau nak tinggikan tanah pun lebih kurang setengah hasta sikit je. Macam pak kita tu lah, kubur-kubur letak tinggi sikit, okey. Okay? Bahkan As-Samhudi dalam sejarah, bila dia masuk dalam kubur Nabi tanah biasa je. Tuan-tuan tengok dalam gambar, ada berapa minit ni? InsyaAllah sikit lagi 2 minit, 3 minit. Kita tengok dalam gambar kat internet ni kan, gambar kubur besar, ada nisan, ada serban atas dia. Orang kata ni lah kubur Nabi. Ada saya pergi ke Sabah, Kota Kinabalu, di masjid, dekat masjid terapung dia tu ada pameran. Dia tulis pula replika kubur Nabi. Ada setengah orang tu buat replika kubur Nabi, pergi menangis-nangis. Digambarkan kubur Nabi itu 3 segi gitu, tinggi, ada batu nisan, ada serban atas tu, kain warna hijau. Ada tulisan-tulisan pula tepi. Saya pergi ke Madinah, kita turun bawah, dia ada satu pameran Masjid Nabawi. Yang ni kita kena minta izin nak masuk tu, minta senarai pergi. Dalam tu dia buat pameran pembinaan sejarah Masjid Nabawi. Salah satu bahan yang dia sebut bahawa gambar-gambar palsu yang tersebar dari internet yang mengatakan ini kubur Nabi. Salah satu yang tunjuk gambar tu hot viral tu, kubur, ada batu nisan, ada gambar serban atas. Itu bukan gambar kubur Nabi. Sejarawan Islam As-Samhudi, dialah orang terakhir masuk dalam kubur Nabi ni. Selepas kubur Nabi, waktu tahun 600 ke Hijrah macam tu, telah berlaku kebakaran di Masjid Nabawi sehingga dinding-dinding runtuh. Lalu orang bina balik dinding kubur Nabi tu, dibina balik, tutup 5 segi, tak ada pintu, tak ada tingkap, tutup setutup-tutupnya, tak nak bagi orang masuk. Tapi As-Samhudi ni masalah, oleh kerana dia penulis sejarah, dia dibenarkan masuk untuk tulis dalam catatan sejarah lagu mana rupa bentuk kubur Nabi. Dia masuk dalam tu, dia kata dia tengok tanah rata, bahkan tanah tu sudah mendak daripada tanah yang di luar. Oleh kerana dikeliling tu dinding kubur Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia punya dinding bukan atas saja, pak ke bawah tu ada dinding daripada tembaga, kerana pernah berlaku sejarah orang nak curi jasad Nabi. Lalu kubur tu mendak sikit, tapi tak ada apa binaan atasnya, tak ada, tanah rata. Itulah kubur Nabi.
Kerana Allah mengabulkan doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi sendiri doa, ya Allah janganlah jadikan kuburan aku sebagai berhala yang disembah. Nabi sendiri doa. Baik, kita berhenti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bab kuburan keramat ni adalah sangat penting supaya umat Islam tidak tertipu. Kerana kadang-kadang orang-orang yang jahil tertipu. Asalnya nak memuliakan orang soleh, jadi pergi ke kubur. Kadang-kadang kubur tu sendiri adalah bukan kubur yang sebenar. Betul. Sebagai contoh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara tempat yang paling banyak orang soleh, ulama-ulama, ialah di Mesir. Saya lama belajar dulu sempat ziarah negara Mesir. Bila kita pergi ziarah, kawan-kawan kita bawa ziarah, dia tunjuklah ni kubur ulama sekian, kubur ulama sekian, kubur Imam Syafi'i, kubur Imam Ibn Hajar, kubur Sa'ad bin Laith, ada Laith bin Sa'ad. Kubur-kubur ni saya pun buat heran, kenapa dia orang bawa-bawa ke kubur. Tapi tak apalah, sebagai pengalaman. Tapi yang paling masyhur ialah dia panggil kubur Husain. Kubur Sayyidina Husain yang terletak di Kahira. Siapa pernah sampai? Kalau tak pernah sampai tak apalah, cuma nak sebutnya persoalan, apakah benar itu kubur Sayyidina Husain?
Sebab dalam sejarah Sayyidina Husain ni dia mati terbunuh dalam peristiwa Karbala. Di Karbala. Karbala di mana? Di Iraq. Macam mana dia terbunuh di Iraq, tiba-tiba kubur dia ada di Mesir. Ada orang kata dia bawa kepala dia begini nak semua justify ni kubur dia. Yang kedua, kita kata zaman sahabat dulu, kalau pun betul dibawa ke Mesir ke, kalau betul, sejarah tak menyatakan dia dibawa, tapi kalaulah betul, pasti mereka tidak akan kuburkan dalam masjid. Sebab kubur Husain di Mesir tu duduk dalam masjid. Dan itu bukan amalannya para sahabat radhiyallahu anhum menguburkan mayat atau jenazah di dalam masjid. Itu satu. Kemudian di Mesir juga ada kubur Sayyidah Zainab. Masalahnya satu kubur Sayyidah Zainab di Mesir, tapi di Syam ada juga orang kata kubur Sayyidah Zainab. Sekarang ni ada dua kubur untuk satu orang. Hak mana satu? Akhirnya dia kata di sini, kebanyakan kuburan-kuburan itu kebanyakannya sebenarnya kuburan palsu dan tidak benar. Tapi kerana dia ada di sebaliknya keuntungan duniawi, sehingga akhirnya mereka mempromosikan kubur-kubur sehingga orang datang ziarah kepada kubur, lalu mereka dapat keuntungan. Cerita benar ni tuan-tuan. Cerita benar. Saya bukan reka cerita. Tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube pun ada, masuk berita ada pun. Ada satu kabilah. Kabilah ni dulu dia jaga kubur keramat. Satu kubur keramat dijaga oleh kabilah ni di Mesir. Bila penjaga tu mati, pewaris dia ni berebut untuk jadi penjaga kubur. Sebab bila dia jadi penjaga kubur, ekonomi dia masuk. Orang datang ziarah, beri duit, gini, campur duit. Nampak dia ada kutip dia. Ini cerita benar. Bila bergaduh antara dua penerima pusaka ni, pewaris ni, bergaduh sampai ke mahkamah. Akhir sekali mahkamah memutuskan kubur ni diwarisi oleh pewaris yang mana tempat tinggal dia jauh daripada kubur asal. Hak ni kubur asal di sini, si A duduk dekat, si B ni duduk jauh sikit. Jadi dimenang kepada si B hak penjagaan kubur. Lalu apa dia buat? Dia gali semula kubur tu untuk dipindahkan letak di tempat kabilah B ni. Dan dia nak bangunkan tempat kubur tu supaya orang mari ziarah pak dia pula. Bila gali, tuan-tuan tahu dah, gali, akhir sekali yang mereka jumpa ialah tulang binatang, bukan tulang manusia pun, tulang binatang. Bahkan spesifik disebut dalam berita tu tulang kepala lembu. Nak jumpa dalam kubur tu. Berpuluh tahun dah orang duk pergi ke kubur ni minta hajat dan sebagainya. Lepas ni baru tahu rupanya hak selama ni mereka ziarah adalah kubur ataupun kepala lembu. Ini menunjukkan bahawa kebohongan dalam bab ni sangat-sangat berat. Masalah bohong tu satu, orang yang menziarahi itu dosa mereka telah berbuat syirik kerana mereka minta hajat kepada selain Allah. Jadi kita ni, saya bukan nak sebut cerita tu banyak sangat. Kita nak kembali kepada asal. Nabi datang kepada kita untuk promosi minta kepada Allah. Nabi datang kepada kita, bahkan Nabi memerintahkan supaya dirobohkan binaan-binaan kubur. Okey, sebagaimana yang disebut dalam riwayat Imam Muslim,
Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Ali pergi kepada satu tempat, dia kata la tad'u timthalan illa tamastahu wala qabran musharrafan illa sawaitahu. Janganlah kamu biarkan ada patung yang disembah, melainkan kamu hancurkan, dan kalau ada kubur yang ditinggikan dan dimuliakan, melainkan kamu ratakan. Nabi pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan Nabi sangat mengambil berat bab ni supaya nak jaga akidah umat Islam. Kita kembali kepada ayat Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi ibadat kita, doa kita, tawakal kita, harapan kita, permohonan kita, semua kita nak minta rezeki, minta jodoh, minta panjang umur, minta sehat, minta sembuh. Semua permintaan kita hari ini, tempat kita berdoa dan meminta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah message yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala jaga agama kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga diri kita, dan Allah lindungi kita daripada perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Sekali lagi saya doakan agar Allah Subhanahu wa taala selain daripada merahmati kita, Allah bantu saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza yang masih lagi menghadapi cabaran dan ujian yang berat, dan semoga Allah melaknat dan menghancurkan Yahudi laknatullah dan juga sekutu-sekutu mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kembali memenangkan Islam dan umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan agamanya di atas sekalian agama-agama lain. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.